Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan. Berkaitan dengan beberapa isu yang tular di media sosial, berkaitan dengan beberapa perkara yang menyentuh sensitiviti keagamaan di Malaysia. Sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan isu stalking tertera kalimah Allah. Lepas itu isu kasut berjenama Vans. Dan ini telah mengundang banyak pandangan dan persepsi daripada rakyat Malaysia. Dan akhirnya sebelum ini kita juga mendengar titah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk perkara ini tidak berlarutan lagi. Itu adalah berkaitan dengan isu stalking yang tertera kalimah Allah. Titah yang di-Pertuan Agong yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia. Namun, ada satu maklumat terkini saya dapat daripada Facebook page Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Selepasti sebelum ini kita mengetahui Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang menjadi watak utama berkaitan dengan isu stalking tertera kalimah Allah, sehingga kan nama Akmal dan beberapa lagi nama yang lain, ada 4 nama kalau tak silap, dan salah satunya Akmal, dilarang untuk datang ke Sabah dan Sarawak. Bahkan baru-baru ini saja Akmal ditahan di Sabah. Nah, saudara-saudara, terkini saya mendapat maklumat daripada Facebook page Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang di-Pertuan Agong terima menghadap pemimpin UMNO dan DAP. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pemimpin kanan Parti UMNO dan DAP di Istana Negara 9 April hari ini. Pemimpin yang hadir menghadap Seri Paduka Baginda ialah YB Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO, YB Datuk Seri Abdul Ebi Raf Yusof, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Timbalan Setiausaha Agung DAP YB Liu Chintong, dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh turut bersama. Sesi menghadap bersama Seri Paduka Baginda tertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan isu-isu sensitiviti agama dan kaum. Saya ingin menasihati semua pihak untuk memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan, bukannya perpecahan. Saya ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni. Titah Sultan Ibrahim. Saya berharap pemimpin politik tidak ekstrim dalam memberikan pandangan tentang isu-isu agama dan perkauman. Bukan hanya UMNO dan DAP, tapi juga semua parti. Pemimpin mesti menjadi jambatan atau penghubung antara rakyat majmuk negara kita dengan contoh perilaku yang matang. Kejadian baru-baru ini sepatutnya membuka mata semua pihak bahwa semua lapisan rakyat mempunyai tanggung jawab menjaga perpaduan negara. Perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan sejagat Malaysia. Menjelang Hari Raya yang mulia ini, bermaaf-maafanlah antara satu sama lain dan buka lembaran baharu. Titah Seri Paduka Baginda. Namun di dalam perkongsian Facebook page Sultan Ibrahim Sultan Iskandar juga berkongsi satu berita gembira daripada Istana Negara yang di-Pertuan Agong membayar zakat berjumlah RM10 juta. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim membayar zakat berjumlah RM10 juta bagi tahun ini. Cek zakat diserahkan oleh Seri Paduka Baginda kepada Tuan Haji Nasri, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, dengan disaksikan oleh Dato' Yahya Ahmad, Mufti Johor pada 7 April di Johor Bahru. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Satu maklumat yang saya lihat di media sosial, di mana penyokong-penyokong PN ataupun kita boleh anggap
pihak daripada Perikatan Nasional yang menyerang Anwar Ibrahim, menyerang Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiap gerak-geri Anwar diteliti oleh mereka dan menunggu masa untuk menyerang. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apapun juga yang dilakukan PN pada hari ini tidak akan mengubah jawatan dan kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, saya melihat dalam satu artikel, cermin mata hitam jadi modal kumpulan anti Anwar burukan PM. Sejak minggu lalu, penampilan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengenakan cermin mata hitam di majlis-majlis yang dihadirinya menjadi perhatian ramai. Artikel pada 9 April. Bukan hanya itu, kumpulan anti Anwar juga nampaknya menggunakan isu tersebut untuk memburukkan Perdana Menteri di sosial media. Sejak menjadi PM, setiap gerak-gerinya dan setiap patah perkataannya diteliti oleh pihak lawan yang hanya menunggu masa untuk menyerang. Tetapi tidak disangka isu bercermin mata hitam pula menjadi isu panas yang digembar-gemburkan. Sedangkan Anwar masih bekerja keras menghadiri program-program rakyat. Dalam satu hantaran di platform X, seorang penyokong pembangkang memuat naik gambar Anwar dengan caption, "Are you okay, Anwar?" Selain menyertakan gambar PM berkacamata hitam dan jari-jarinya yang kelihatan membengkak. Di ruangan komen hantaran itu, seorang lagi individu anti Anwar berkata, keadaan pemimpin itu semakin teruk. Nah, saudara-saudara, kata Anwar sakit, adakah sekarang ada berita yang mengesahkan bahwa Anwar sakit sehingga masuk hospital? Adakah mereka hanya mencipta satu situasi untuk memburukkan Anwar Ibrahim? Nah, saudara-saudara, sudah pasti ada pihak yang akan membackup Perdana Menteri. Makin parah, begitupun ramai yang tertanya-tanya, apa yang terjadi kepada pemimpin nomor 1 negara itu? Menurut laporan The Star, Perdana Menteri mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya, namun tidak diberitahu terperinci. Kedua-dua matanya terjejas. Dia dinasihatkan untuk berehat sebenarnya, kata seorang pegawainya seperti dilapor. Sementara itu dalam hantaran berlainan, seorang individu mengecam kumpulan tentera Cyber Pro PN yang memainkan isu cermin mata hitam. Mereka antara lain imam di Masjidil Haram pun menggunakan cermin mata begitu. Maka tidak sepatutnya ia dijadikan satu masalah. Nah, saudara-saudara, apa masalahnya Anwar Ibrahim pakai cermin mata hitam? Suka hati Anwar lah. Yang pihak kenapa tiba-tiba ada pihak yang tiba-tiba tak puas hati pula Anwar pakai cermin mata hitam? Walaupun Anwar Ibrahim terkena alergik ataupun sebagainya, tetapi kita doakan Anwar dalam keadaan yang baik. Namun apa yang saya lihat, keadaan ataupun kredit ataupun kepujian untuk Anwar Ibrahim. Di dalam keadaan begitu pun, beliau masih boleh menghadiri program-program bersama rakyat. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.